Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi ajma'in, wa likafatil anbiya'i wal mursalin, wa li jami'il ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ya alim, alimna al-Quran. Allahumma ya alim, alimna al-ta'wil. Allahumma ya alim, alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya hormati kekanda pengurusi majlis, yang berbahagia tuan pengurusi masjid, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bercakap soal kiamat, teringat saya kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Anas bin Malik dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata waktu kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna a'rabiyan, tiba-tiba satu orang di kalangan Arab Badui dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad, dia kata mata sa'ah. Dia kata, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Yang ni soalan ni memang soalan popular. Bukan dekat Arab Badui itu saja, kita pun nanti kita akan tanya, bila kiamat nak berlaku ni? Tentu ingat balik dalam pertemuan kita yang sebelum daripada ni, kita pernah membacakan sebuah hadis, yang mana hadis itu hadis yang kedua di dalam kitab hadis 40. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia kata, baina julusun, ketika mana kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, tiba-tiba mai kepada kami satu orang lelaki yang kami ni langsung tak kenal siapa dia ni. Dia mai-mai, dia terus duduk di hadapan Nabi, dia membelagakan lutut dia dengan lutut Nabi, dan dia meletakkan tangan dia di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, cerita dekat aku Islam tu apa? Lepas Nabi Muhammad habaq apa semua, dia kata sadaqta. Dia kata betul. Sayyidina Umar dan sahabat yang lain pun duk jadi terpinga-pinga. Siapa dia ni? Dia main nak tanya soalan. Lepas tu dia main, dia duduk langkah kami semua apa semua. Terus dia main duduk depan Nabi. Dia tanya soalan dekat Nabi. Nabi jawab, dia kata betul.
Lepas tu dia tanya pula Nabi, akhbirni anil iman. Iman tu apa? Nabi habang iman tu sekian-sekian. Dia kata sadaqta, betul. Dia kata. Maknanya dia ni bukan orang sebarangan. Sebab benda yang dia tanya, bila Nabi jawab kepada dia, dia pula kata betul. Maknanya dia ni tanya soalan ni nak abang kat orang ke, ataupun tanya soalan saja nak test Nabi ke, ataupun dia tanya soalan ni pasal nak tunjuk kata dia tahu ke. Macam-macam duk main dalam pemikiran sahabat-sahabat Nabi. Sampailah Nabi SAW ditanya tentang ihsan. Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ihsan tu apa? Nabi pun habang ihsan tu apa. Kemudian dia tanya Nabi soalan yang sama macam Arab Badui yang kita baca dalam hadis yang mula-mula tadi ni. Dia tanya Muhammad, mata sa'ah? Bila berlakunya kiamat? Apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi tahu siapa yang Hamid tanya tu, Nabi tahu dia ni siapa. Nabi kata tidaklah orang yang ditanya tu tahu daripada orang hak bertanya. Maknanya kawan hak tanya tu dia ni bukan sebarangan orang. Kemudian bila Nabi jawab macam tu, dia ni pula tanya. Dia kata apa tanda-tanda akan berlakunya kiamat? Nabi pun habaq sekian tanda berlaku kiamat. Apa saya nak cerita kepada tuan-tuan, hatta Nabi SAW sendiri pun Nabi tak boleh nak habaq kat kita bila berlakunya kiamat. Kerana persoalan berlakunya kiamat ini adalah di dalam mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita pernah baca Al-Quran penghujung surah Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya pada Allah Taala sajalah yang tahu bilakah akan berlakunya kiamat. Maknanya Tuhan saja yang tahu tepatnya bila nak berlaku kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan dia. Kita tak tahu. Nabi SAW cuma boleh habaq apakah tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan ni ditanyakan oleh Arab Badui kepada Nabi SAW. Dia tanya Nabi, dia kata mata sa'ah? Dia kata ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Maka Nabi SAW, Nabi tanya dia balik. Nabi kata ma'a'dadta laha. Nabi kata hang nak tanya bila berlakunya kiamat, lah ni aku nak tanya hang, apa persediaan hang kalau berlaku kiamat? Tuan, nampak tak soalan dia tu? Maknanya bila dia tanya tentang kiamat, sudah pastilah dia mempunyai persediaan untuk menghadapi hari kiamat ni. Kalau takat tanya saja, benda ni tak bagi apa-apa manfaat, tak bagi apa-apa faedah. Sekurang-kurangnya bila bertanya tu, perasaan ingin tahu itu lebih baik dan lebih sempurna lagi disertai dengan persediaan untuk nak menghadapi hari yang cukup-cukup dahsyat ni. Nabi SAW sudah tanya kepada dia. Nabi kata ma'a'dadta laha. Nabi kata wahai kawan, hang dah tanya aku bila berlaku kiamat, dan aku nak tanya hang apa persediaan hang kalau kiamat tu berlaku. Dia jawab kepada Nabi SAW. Dia kata tak ada apa yang aku sediakan melainkan hubbullah wa rasulih, melainkan yang ada dekat aku perasaan cinta kasih sayang yang tidak berbelah bagi dalam hati aku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Takwa kepada Allah tu yang paling utama. Sebab dia bertakwa kepada Allah, datangkan kasih sayang cinta dia kepada Allah. Sebab dia beriman kepada Nabi SAW, datang kasih sayang itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, al-mar'u anta ma'a man ahbabta. Kalau macam tu, hang jangan bimbang. Sebab hari kiamat nanti, hang akan bersama dengan orang yang hang sayang. Apa maksud dia tuan-tuan? Dalam pengertian hadis ni nak abang apa? Kalau kita cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, mai hari kiamat ni Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Kita cinta kepada Nabi, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi.
Pasal Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang sayang dekat aku ni, dia ni siapa? Dia ni adalah orang yang menghidupkan sunnah aku. Apabila orang yang menghidupkan sunnah aku, dia orang sayang dekat aku. Bila orang yang sayang dekat aku, Nabi dah jawab dah dengan hadis yang kita baca. Nabi kata apa? Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Hang akan bersama dengan orang yang hang sayang. Siapa dia yang akan bersama dengan dia? Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu tuan-tuan, nak kena bagi clear betul-betul. Perasaan mahabbah, perasaan kasih sayang, perasaan cinta itu ada dalam diri kita, maka kita akan tempuh yang kata hari kiamat. Kalaulah kita Tuhan bagi hidup waktu tu. Kalau Tuhan bagi hidup lagi, nampak macam mana hancurnya bumi ni depan mata kita. Kalau Tuhan bagi kita hidup, kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh nampak dan menyaksikan macam mana hancurnya bumi ketika mana Allah Ta'ala datangkan yaumul qiyamah kepada kita. Maka Nabi menyatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayang. Tuan-tuan, cerita bahari kiamat ni dalam kitab Syama'ilun Nabi ataupun dikenali sebagai Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab ni kalau boleh, bukan kata kalau boleh, yang ni dikira lebih kurang memang dituntutlah kepada kita semua, khususnya pada tuan-tuan yang ada pada malam ni. Dapatkan kitab ni. Pilah cari mana-mana pustaka, pergi beli kitab Syama'il Muhammadiyah. Pasal apa kitab tu? Pasal kitab tu dia menceritakan sisi-sisi Nabi. Dia menceritakan peribadi Nabi. Dia menceritakan sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada macam mana bentuk tubuh Nabi sampailah segala sifat Nabi, tabiat Nabi, semua terkumpul dalam kitab ini yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Cari kitab ni tuan-tuan. Pasal kita kata kita nak sayang pada Nabi. Kita, apa yang kita buat, amalan-amalan yang kita buat lah ni pun adalah mengikut telunjuk Nabi SAW. Kita semayang hari ni pun ikut macam mana Nabi tunjuk kepada kita. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Maknanya apa yang kita buat semua mai daripada tunjuk ajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau isteri kita, kita boleh kenal daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau suami kita, kita boleh kenal daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Belum tentu di akhirat dia boleh bantu kita. Tetapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kenal dia, dia akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Kalau kita kenal dia, dia akan sumbuh rasa sayang kepada Nabi. Apa yang akan kita dapat? Bukan takat duduk dengan dia, bukan takat dapat sayang daripada dia, malah syafaat, pertolongan daripada dia nanti juga dia nanti akan bagi dekat kita ketika mana di saat yaumul qiyamah. Allah Ta'ala cerita dalam surah Abasa. Kalau tuan-tuan cek tengok, Tuhan kata, bukan surah Abasa, surah lain. Tuhan kata, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu Allah Ta'ala sebut yauma yafirrul mar'u min akhi. Kita nanti akan lari daripada saudara kita. Kita akan lari daripada kawan-kawan kita. Pasal apa nak lari ni tuan-tuan sekalian? Pasal duk fikir diri kita pun ada masalah, tiba-tiba pergi jumpa dengan kawan-kawan yang boleh bawa main masalah dekat kita lagi. Ni semua nak bagi serabut kepala belakang ni. Lari, tengok-tengok dia, royuk kita. Bukan dekat kita royuk daripada tengok dia, dia tengok kita pun royuk. Allah Ta'ala sebut lagi, wa ummihi wa abi. Mak pak akan lari daripada anak-anak. Anak-anak akan lari daripada mak pak. Sebab apa tuan-tuan? Di saat itu saling menyalahkan di antara satu sama lain. Pak kata jumpa anak pasal hang lah, aku nak belah hang, aku nak jaga hang, aku terpaksa duk pergi ambil benda-benda haram, duk bagi-bagi hang makan. Aku duk cari benda halal tak cukup bagi kat hang.
Hang kira nak lagi, hang kira nak ikut cara kehidupan hang apa semua. Hang duk runtun aku duk fikir dengan gaji aku pun tak lepas. Dah kali aku duk nampak ada lubuk, satu lubuk bagus macam benda haram, aku ambil aku bagi ke hang. Pasal hang lah hari ni aku teruk ketika mana duk ada yaumul qiyamah. Anak pula nanti duk bersalah pak pula. Pak dululah bila dah dapat saya, pak tak pernah duk ajak saya ke masjid. Bila dah dapat saya, pak tak pernah duk perkenal agama dekat saya. Pak tidak memberatkan tentang Islam dekat saya. Hari ni saya buta Islam. Saya tak erti semayang, saya tak erti puasa, saya tak tahu halal haram. Saya tanya pak kata Allah benda tu kecil ya. Atas dunia bukan nak pakai pun. Lah ni saya tak tahu nak pergi ke mana. Siapa nak tolong saya? Pak nanti pun duk garuk kepala. Begitu juga dengan isteri. Saya duduk dengan abang dulu, abang tak pernah duk ajar agama pun. Saya duduk dengan abang dulu, saya buka aurat, abang tak pernah tegur pun. Saya duduk dengan abang dulu, saya tak semayang, abang tak pernah marah saya pun, tak pernah kata apa pun. Orang akan salahkan dia, isteri akan salahkan dia. Begitu juga dia dengan isteri dia. Pasal hang lah, aku bergaduh dengan pak aku bergaduh dengan mak aku bergaduh dengan jiran aku duk percaya mulut hang duk cerita macam-macam. Aku bergaduh dengan kawan-kawan yang duduk main masjid sekali dengan aku, duk pasal duk nak pentingkan diri hang. Semua saling menyalahkan di antara satu sama lain. Pasal apa tuan-tuan? Kerana itulah hari kiamat yang akan dihisab segala amalan-amalan kita. Kita tak mau tanggung dah waktu tu. Lari habis waktu tu tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa nak bantu kita. Tuhan kata likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang dengan urusan masing-masing. Hatta para nabi pun dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, orang yang nak cari syafaat nabi duk fikir kita ni tak lepas dengan amalan kita. Kita tak lepas dengan orang-orang yang duk main minta kat kita, duk tagih kat kita kezaliman yang kita buat kat mereka. Yang tuan-tuan pernah dengar hadis tentang muflis, kan pernah dengar macam tu? Orang yang bermain pahala yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi salatin wa zakatin wa siyamin, dia bermain pahala banyak. Tuan-tuan sekalian, tapi di saat itu main juga kepada dia wa qadhafa hadza wa akala dia ambil makanan orang, dia pernah menzalimi orang, dia pernah fitnah orang, dia pernah mengumpat orang, dia pernah cerita keburukan tentang orang. Jadi benda-benda semua tu tuan-tuan sekalian, orang pakat duk main tuntut dekat dia. Walaupun dia bawa pahala yang tinggi menggunung. Nabi kata apa dalam hadis tu? Nabi kata semua yang orang duk main tuntut, dia bagi habis kat dia. Bila habis bagi kat mereka tuan-tuan sekalian, dekat dia tak ada apa. Tak ada. Fa in faniyat hasanatu, tak ada dah benda dekat dia. Dia nak bagi apa lagi? Orang duk minta macam-macam lagi. Sebab kita atas dunia ni tuan-tuan sekalian, kita duk kalut dengan keburukan orang, kita duk kalut dengan aib orang, kita suka dengar cerita-cerita buruk tentang orang. Tuan-tuan, yang ni saya bukan nak kata kat tuan-tuan, tuan-tuan kata ustaz, saya bukan kata kat kami pula. Tak, yang ni contoh tuan-tuan sekalian. Sebab lah ni orang kira nak ni je. Dia kira nak viral dia lah ni. Sekali kita akan baca satu hadis tentang viral sekali. Kan? Sekali tuan-tuan kata kami duk main kuliah dulu, ustaz duk balun kami. Ni orang tak main kuliah tu sepatutnya balun. Balun tuan-tuan lah pasal dia tak main, dia tak dengar. Kan? Maksud dia apa tuan sekalian? Contoh ni contoh, bukan kata kat tuan-tuan. Kan? Bila kita duk cerita tentang orang, kita seronok tentang keburukan orang. Istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum, kata Ibrahim Ibn Adham. Kamu duk kalut, kamu duk syaral, kamu duk sibuk dengan aib orang. Dalam waktu yang sama kamu lupa yang dekat kamu ni banyak sangat aib yang ada ni. Duk tumpu keburukan orang, keburukan kita tak lepas pandang tuan-tuan sekalian. Duk sibuk yang tu, orang nanti akan mai tuntut kepada kita, mai tuntut. Nabi kata bila dah habis tuntut, ada lagi orang tuntut tak boleh nak bagi pahala apa dah. Nabi kata kita pula akan duk tanggung dosa depa ni, mai letak atas pundak kita, mai letak atas kepala kita. Dengan dosa itulah kita diheret oleh para malaikat lempak masuk api neraka. Tak ada siapa nak bantu. Jadi duk fikir dalam ramai-ramai, duk fikir siapa nak tolong kita ni. Baru teringat atas dunia dulu Allah Ta'ala telah mengirimkan kepada umat manusia para nabi.
Para Nabi ni mereka nanti boleh tolong kita. Tuan-tuan, kelam kabutlah satu segerombolan manusia ni, hak duduk jadi haru biru ni, mereka pergi cari Nabi Adam AS. Bila pergi cari Nabi Adam kata tak boleh, aku pun tak boleh nak tolong hamba. Pasal Tuhan duk marah kat aku. Tuhan tak pernah marah. Macam mana dia marahnya pada aku pada hari ni? Sebab aku ada buat salah kat Tuhan. Hampa pilah cari Nabi lain. Hampa pergi cari orang lain. Aku tak boleh nak tolong hampa. Nafsi, 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 dia kata dalam hadis. Dia kata apa? Aku dengan diri aku. Aku dengan diri aku ya. Tuan-tuan, kelam kabut mereka ni pergi jumpa Nabi Adam. Mereka puji Nabi Adam. Mereka kata, engkaulah manusia yang diciptakan oleh Allah. Engkaulah kami datang daripada pakat duk puji Nabi Adam. Lepas tu nak minta apa? Tolong Sa'ad. Isfa' lana. Tolong Sa'ad bagi syafaat kat kami, wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh nak bagi syafaat kat hamba. Aku tak boleh nak bantu hamba. Hamba pergi cari Nabi lain. Kelam kabut pergi cari Nabi lain. Tuan-tuan sekalian, pergi cari Nabi Ibrahim. Pergi cari Nabi Nuh. Pergi cari Nabi Isa. Sehinggalah last sekali semua Nabi ni tak boleh nak tolong. Last kali jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi Muhammad SAW, yang kata Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia ni cukup tak gamak melihat walaupun ada satu orang di kalangan umat dia yang duduk dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni yang kata sayangnya dia kepada kita ni. Sehingga kan dalam surah tu imam kita baca dalam rakaat pertama tadi, kalau tuan-tuan ingat, dia baca surah apa? Lagu lupa pula. Wadduha. Betul tak? Sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabb. Betul? Kau tak jumpa ayat tu. Dia kata aku dengar tentang wadduha, lepas tu aku duk fikir kunci motor tinggal di motor. Aku duk fikir kereta tak kunci lagi ke apa, kat mana kita tahu. Tuhan kata apa ayat tu? Ayat ni Tuhan bagi tuju khusus kepada Nabi SAW. Tuhan kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kalau hang nak benda apa minta ya. Yu'tika, sawfa yu'tika, kami mesti bagi punya kan. Tuhan abang kepada Jibril, Jibril pergi jumpa Nabi Muhammad, pergi abang dekat dia. Dia nak apa? Dia nak apa? Dia minta ya. Fatarda, dia mau apa? Kami akan bagi. Nak bagi retah, kami nanti bagi. Nak bagi pangkat, kami boleh bagi. Nak bagi jawatan, nak bagi kekuasaan, nak bagi apa, ni semua kami bagi dekat dia. Tuan-tuan tahu apa yang Nabi SAW minta? Dalam tafsir At-Tabari menyatakan Nabi SAW minta satu ya. Dia kata idzan ya Rab la arda wahidan min ummati finnar. Aku nak minta satu aja, Nabi kata. Apa dia? Retah aku tak mau. Apa dia? Pangkat darjat aku tak mau. Apa dia? Semua keluar kekuasaan apa semua ni aku tak mau. Nabi kata, yang aku minta apa? Wal aku minta idzan ya Rab la arda wahidan. Wahidan ni satu. Aku tidak redha walaupun satu orang min ummati, di kalangan umat aku, finnar, adalah api neraka. Aku nak minta yang tu ya. Allah betul. Banyak-banyak benda ni Nabi Muhammad boleh minta. Muhammad kalau nak jadi kaya, dia boleh minta kat Tuhan, bagi aku kaya, mudah sikit. Barulah orang umat aku bangga sikit Nabi hak kaya ni. Muhammad nak pangkat, bagi aku pangkat, dia boleh minta kepada Allah. Tapi yang dia minta apa tuan-tuan? Dia kata la arda. Arda, la ni maknanya aku tak mau. Arda ni aku tak redha. Wahidan, walaupun ada satu orang di kalangan umat aku duk dalam neraka, aku nak minta tu. Kalau boleh bagi semua di kalangan umat aku masuk dalam syurga. Aku tak mau masuk dalam neraka, bagi depa ni. Tuan-tuan nampak sayangnya Nabi SAW kepada kita. Sebab itulah segerombongan ini depa pergi jumpa Nabi SAW. Depa pergi habaq kepada Nabi, tolong kami ya Rasulullah. Kami atas dunia ni memang kami semayang, tapi ada buat jahat sikit-sikit yang mana tak boleh kami tak lepas ni. Kami atas dunia dulu ni ada kami buat baik, tapi tak banyak mana nak dibandingkan dengan benda jahat yang kami buat. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surah Al-Qari'ah. Kan tuan dengar tu imam duk baca Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Kan sampai kepada faman saqulat. Pernah dengar tu? Kita kira jeruk bulan ya.
Faman saqulat, makna dia apa? Waktu dibawa timbangan amalan kita ni di hadapan mawazin, di hadapan mizan, di hadapan timbangan Allah. Ni amalan kita ni, tonton semayang, tonton puasa, tonton dengar mengaji, tonton mengaji Quran, tonton sedekah. Amalan ni nanti akan jadi satu. Amalan ni akan timbang depan mizan Allah. Tuhan akan timbang depan timbangan Allah Ta'ala. Dan timbang juga bersama dengan amalan baik. Ini amalan jahat. Nak tengok yang mana satu berat, yang mana satu ringan. Tuhan declare siap. Tuhan kata faman saqulat mawazinuh, siapa yang amalan dia tu lebih berat daripada kejahatan dia, amalan baik lebih berat daripada amalan kejahatan dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan radiyah, bahagia dia di akhirat nanti. Renyih dia. Pasal apa? Pasal tengok-tengok result, tengok-tengok keputusan, amalan baik dia alhamdulillah lebih banyak dengan amalan jahat ni. Hak jahat ni tak banyak mana. Hak baik ni Tuhan terima. Ya Allah, seronoknya. Wa amma man khaffat, dan sayangnya bagi orang yang amalan baik dia bila timbang-timbang atas tu, khaffat, khafif, ringan. Dia jatuh, berudum kata jatuh. Hak baik ni duduk di atas. Hak jahat tu lagi berat, lagi dominan daripada hak baik. Fa ummuhu hawiyah. Tuhan kata apa? Tempat dia adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tuhan kata hampa tahu dah yang kata hawiyah tu apa? Narun hamiyah, iaitulah api neraka yang menjulang-julang, yang duk tunggu, yang duk babai-babai orang-orang yang atas dunia. Sikit amalan baik dia, banyak amalan jahat dia. Ni orang hak jenis ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW, minta syafaat daripada Nabi. Dia tak tahan duduk lama di padang mahsyar. Dia tak tahan dah dengan panasnya padang mahsyar. Yang Nabi kata tudna syams, Nabi kata matahari duduk sejengkal atas kepala, tak mampu nak duduk dah, tak mampu nak berenang dalam peluh yang duk peluh sakan dah ni, tak mampu dah. Nak minta kat Nabi supaya Nabi ni boleh tolong ejeh bagi pi proses yang seterusnya. Yang tu nama dia syafaat. Syafaat ni saya selalu duduk bagi orang faham apa makna kabel. Tak faham kabel? Maknanya orang tengah. Nabi tak boleh bantu kita, tapi Nabi boleh tolong pergi cerita ke Allah Ta'ala. Ya Allah, mereka ni umat aku, kalau boleh bantu mereka, bantulah. Tolonglah bantu mereka. Nabi tolong ejeh. Sebab kita pinih ni kira ejeh ya. Kan? Saya nak main ni pun ustaz main biar ejeh. Ejeh juga. Kira ejeh ya kita ni. Allah sekalian. Nabi minta kepada Allah. Bukan Nabi tolong kita. Nabi tak ada kuasa apa. Nabi kata okey, hang boleh masuk syurga, hang boleh masuk neraka. Itu bukan kuasa Nabi. Syurga neraka hak Allah. Nabi boleh tolong recommend saja. Nabi kata depa ni sekian, depa sayang kat aku, depa ingat kat aku, depa ikut sunnah aku, depa menghidupkan kehidupan aku dalam kehidupan depa ya Allah. Bantulah depa ya Allah. Tuan-tuan, Nabi siapa? Kekasih Allah. Kalau Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi tak bagi? Tuhan mesti bagi kan? Dalam hadis tu kata Nabi SAW, dia pun terus bersujud tuan-tuan sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dia sujud, Allah Taala berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, ishfa'. Lah ni kamu nak ejeh siapa ni, silakan ejeh. Allahu Akbar. Muhammad, okey, lah ni nak tolong siapa? Kamu nak suruh tolong siapa ni? Cepat minta. Yang inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar di hari kiamat, syafaat yang terbesar. Dan inilah yang dinamakan sebagai maqamam mahmudah yang kita duk baca lepas daripada dengar azan. Itu persediaan kita nak menemui hari akhirat, yaumul qiyamah. Nabi kata, man sami'an nida, barang siapa yang dengar azan. Tuan-tuan ni, jangan duk anggap benda ni benda ringan ni. Jangan duk anggap benda ringan. Nabi kata, man sami'an nida, siapa yang mendengar laungan azan kepada dia. Habis-habis dia dengar tu, dia angkat tangan, dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Mudah tak mudah? Mudah. Tapi tuan-tuan dengar lagu nak lena.
Lagu tak ada apa, ikutlah Tuhan nak bagi sudah. Besar benda ni tuan-tuan. Yang ni yang Nabi tanya kepada Arab Badui pergi jumpa Nabi tu. Yang hang nak tahu tentang kiamat, apa preparation yang hang buat? Apa persediaan yang hang buat? Alhamdulillah tuan-tuan, kita ambil lepas daripada hari ni, tanam dalam diri kita. Esok 2 hari bulan Disember. Kan? Nak tunggu 12 Shopee murah. Tak kira, tunggu 2 hari bulan. Maknanya apa? Mula pagi esok, aku nak buat satu amalan. Dan amalan ni tu saya cerita kat orang. Kita buat seorang-seorang sudah. Apa dia? Tiap kali aku dengar semayang, aku takkan tinggalkan baca doa lepas daripada dengar azan. Nabi kata, siapa yang membaca, siapa yang mendengar, lalu dia membaca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Tuan-tuan tahu apa kata Nabi? Halat syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata halat ni makna apa halat? Dihalalkan, diperbolehkan, dia terpilih untuk nak mendapat syafaat aku ketika mana hari kiamat. Allah. Yang tu ya, modal yang tu tuan-tuan sekalian. Tapi jangan tuan-tuan duk tunggu lepas subuh baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, habis-habis tu kan apa nama innaka la tughliful mi'ad, tarik kain kebak lena boleh. Kata aku pakai tu cukup. Kata hak ni pun tahu besar lah ni. Karut. Boleh faham tak sekalian? Yang tu ya, kita nak ambil malam ni nak cerita benda simple-simple, nak cerita benda yang hak besar-besar ni tak mau. Nak cerita COVID ni apa nama Yahudi lah apa, tu ada cerita lah yang tu. Tuan-tuan lagi tahu yang tu. Kalau saya cerita lagu ni, saya tuan-tuan dengar apa ustaz mana ada cerita macam lain pula apa semua. Buat penimpala ya, kita ambil hak ringan-ringan, hak boleh kita buat. Daripada bagi serabut kepala nak ongkai satu-satu benda-benda tu, tak payah, ambil hak ringan-ringan, hak mudah-mudah ya. Yang ni Nabi kata apa? Tuan-tuan, lepas tu Nabi menolong golongan-golongan ini. Allahu Akbar. Dia mendapat syafaat daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu satu. Apa tuan-tuan lepas malam ni, balik aku tak mau dah lepas daripada ni, duk buat indah tak indah dengan azan. Dengar azan, relaxan, hormat azan, habis tu angkat tangan, baca doa. Tuan sekalian. Tak mau angkat tangan baca doa pun tak ada masalah. Buat tangan dalam pakit. Tapi mulut lu kumat kami ni. Baca angkat tangan baca doa sekali kawan lu peli. Tak jadi bomo hujan pula ke? Bomo hujan dia bagi kat kita bila kita angkat tangan. Ada jenis kawan-kawan nakai ni banyak tuan sekalian. Yang tak boleh nak tengok perubahan kita ni. Kita nak berubah tapi oleh kerana ada kawan-kawan hak macam ni. Duk teringin nak pergi semayang kata dengar. Kita pergi semayang dulu pun. Dia tak. Hang sebut apa tadi? Semayang lah, hang tu sebut semayang. Dia tanya aku, semayang? Hang semayang ke bro? Bro dia buat lagu tu. Pira dia kata, muka ganai macam ni, mana boleh semayang? Dia buat macam tu. Kita pun memang muka ganai pun. Bila dia buat lagu tu, kita pun jadi serot. Tak semayang, duk kena tarik dengan dia. Tentu pun tak? Jenis macam ni. Jadi, hak jenis macam ni. Ubah tak sekalian, ubah. Baik. Dan, tak mau dah. Lepas pada ni, mau duduk baca dah benda-benda. Nombor satu. Nombor dua tuan-tuan, saya nak sebut juga kepada tuan-tuan sekalian. Walaupun ada 2-3 kitab saya bawa main juga malam ni. Tapi rasa tak ada nak baca apalah pun 8 lebih dah. Tak lagi masuk Isya lagi. Tuan-tuan gaduh 2 huruf kepala lutut. Tu sebagai signal kat saya lah tu. Huruf kepala lutut tu maksud dia Isya dah masuk lah. Kata hujan pun berhenti Ustaz. Ustaz bila nak berhenti dia buat ayat kata hujan kita. Baik. Yang kedua saya nak sebut tuan-tuan. Dalam kita duk berkawan. Ni cerita dia cari kawan hak bagus ni. Nabi SAW juga menyatakan kepada kita. Yang nak boleh bantu kita pasal hadis Nabi kata al-mar'u ma'a man ahbabta. Hang akan bersama dengan orang yang hang sayang. Makna dia berkawan bagi dengan orang yang boleh bantu kita. Yang boleh tolong kita. Sebab hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita nak dapat kawan hak bagus ni, tengok hadis ni nombor 1. Nabi kata tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi saudara dia, kawan dia macam mana dia kasih pada diri dia. Apa maksud tuan-tuan? Kita nak kena pening kepala sikit kalau kawan kita susah. Yang tu baru kawan.
Kawan kita sibuk, kawan kita kelang kabut, kawan kita mengalami kesulitan, kawan kita sakit, kawan dia, anak dia sakit, anak dia nak masuk universiti, nak pakai duit, apa semua duk serabut. Mai di masjid pun tak apa nak senyum kat orang. Walau dia senyum pun kita bukan nampak pasal pakai mask. Tapi korang-korang kita nampak dia ni serabut. Kita pergi bantu dia. Bukan kita kata, jangan duk bisuah tengkuk tak kita pasal-pasal, kata. Lah serabut pergi kat dia. Jangan macam tu. Maknanya membantu orang. Pasal apa? Kalau hang susah, aku nanti akan susah. Kalau hang senang, aku juga akan senang. Ni yang kata kawan ni, tuan-tuan sekalian. Orang yang macam ni sempurna iman dia, Nabi kata. Dia bantu kawan dia. Dan Nabi juga sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, di antara satu golongan, nanti kita duduk di padang mahsyar. Bila kita duduk di padang mahsyar, tak ada siapa nak bantu kita. Duduk panas, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Allah Taala bagi kat kita zilal. Zilal ni apa, tuan-tuan? Dia bagi kat kita bayang. Dia bagi shadow dekat kita ni, tempat berteduh. Zilal dalam bahasa Melayu kita ni bayang-bayang. Maknanya ni ada tempat berteduh daripada panasnya matahari duduk atas kepala tu. Kita duduk berpeluh, hau, duduk berpeluh, tiba-tiba berteduh ni. Pasal apa berteduh ni? Rupanya tuan-tuan, atas dunia dulu. Kita duduk berkawan dengan orang bagus-bagus ni. Dan cara macam mana kita berkawan, iaitulah warajulan, dua orang. Tahaban fillah, dia berkawan kerana Allah. Apa makna berkawan kerana Allah? Kalau dia salah, aku tegur dia salah. Kalau dia betul, aku akan tolong dia dan aku akan ikut dia. Aku akan bersama dengan dia dalam cerita betul dia tu. Yang ni yang kawan. Ni baru betul kawan. Bukan takat dia berkawan kerana Allah, malah dia juga ijtama alaih wa tafarraqa. Maknanya dia bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Tuan-tuan sekalian, apa maksud dia? Atas dunia duk berkawan sekali, pi semayang sekali, pi masjid sekali, pi buat haji sekali, buka puasa sekali. Tiba-tiba kawan ni meninggal, tuan-tuan sekalian. Bila meninggal, dia menjadi orang yang amat sedih. Tetapi kesedihan itu, dia kata apa? Dia ambil yang tibar daripada apa yang jadi kat kawan dia, dan dia menyatakan bahawa aku bertemu dengan hang dan aku berpisah dengan hang juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni kawan macam ni. Apa maksud hadis ni nak abang? Jangan bergaduh. Yang tu aja. Kalau tekan ada perselisihan sikit-sikit, tekan dia rona lain, kita rona lain, ni tak ada masalah. Ni beza tang rona ya. Dia tak pergi Melaka, kita pergi Melaka, balik-balik main bergaduh. Apa cerita ni, tuan-tuan? Benda-benda macam ni tak sah. Benda yang boleh duk bagi sakit hati kita, duk bagi bergaduh, duk bagi masa muka, duk bagi tak mai ke masjid sampai 3-4 bulan, benda mesti tolak pergi tepi wang. Lah ni aku nak berkawan dengan hang. Cara elok aku nak berkawan. Pasal apa? Pasal aku bukan nak berkawan dengan hang ni, pasal aku nak bagi jahanam hang. Tapi untuk diri aku nak ada satu awan yang memberikan kepada aku satu naungan. Naungan tu main daripada mana? Main daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak. Tuan-tuan, orang boleh tengok kita, ya Allah, pasal apa Syekh ni dapat naungan? Oh, atas dunia dulu dia dengan kawan dia cukup jaga. Dia dengan kawan dia cukup bagus. Yang ni yang kita mau. Bukan takat tu, tuan-tuan sekalian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, hadis sahih. Nabi SAW dia sebut dekat kita, Nabi kata hatta idza khalasal mu'min minan nar. Nabi kata nanti ketika mana manusia ni dah dipilih-pilih oleh Allah Taala. Yang mana ahli neraka dimasuklah api neraka. Yang mana ahli syurga dimasuk dalam ahli syurga, dalam syurga dimasuk. Nabi cerita dalam hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata sehingga kan ada penghuni syurga ni, bila dia masuk dalam syurga, dia duk fikir tentang kawan-kawan dia. Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Ni kita cari kawan hak bagus ni. Kalau kita nak cari kawan hak bagus, kita pun kena buat bagus kat kawan kita, baru dapat kawan hak bagus. Hang kira nak bagi orang bagus ke hang, tapi hang tak bagi kat orang, duk kencing duit depa yang menjang. Kawan bagus apa lagu tu?
Jumpa lagi lepas kuliah apa semua kita pergi kena teh tarik. Oh, teh tarik cantik. Kira kawan tu duk bayar. Kan dia duk buat, ji nak bayar ke? Jangan je duduk. Jangan dalam paket kopek duit tak bawa pun. Saja berlakon. Tuan sekalian, kira duk candik orang ya. Ni, hal jenis lagu ni. Jaga dia lah tuan sekalian. Atas dunia kita lepas. Ni depan Tuhan ni. Tuan-tuan tahu tak apa jadi kepada mereka ni? Bila dah mereka masuk dalam syurga ni, betul-betul mahabbah dalam hati ni, betul-betul berkawan kerana Allah. Rupanya dalam syurga mereka pergi cari kawan-kawan mereka. Dalam syurga pergi cari kawan-kawan. Tuan-tuan, bukan saya saja buat reka, saya buat main hadis kat tuan-tuan, duk jegil mata kat saya apa-apa. Aku duk abang macam betul tak apa nak percaya cerita ustaz ni. Mereka pergi cari. Nabi kata apa? Nabi kata bila dah cari, tiba-tiba mereka tak nampak kawan-kawan mereka. Yang duduk semayang sekali, habis semayang sekali, kata kita ustaz tak main, kita buat baca Quran sikit kot. Kan? Lepas tu duduk pergi sembang sementara nak tunggu Aisyah. Ni kawan-kawan ni. Tuan sekalian. Habis-habis Aisyah sekali keluar balik. Lepas tu duduk janji pula. Ni dah boleh buka. Border dah buka dah. Bila kita nak pergi buat haji sekali. Oh cantik kita boleh pergi daftar siap-siap dah. Pergi haji sekali. Pergi umrah sekali. Lepas tu buat sunat. Amalan sunat. Puasa sunat sekali. Tak esok hari Khamis. Kita puasa kot. Macam mana? Jadi kah? Sebelum MCO dulu kita dah puasa, kita dah main buka-buka puasa di masjid. Lepas-lepas MCO tu, aku pun tak ada nak puasa. Pasal apa? Pasal bini kerja duk masak nak buat apa di rumah, makan lah. Nak buat apa? Nak kuliah apa pun tak ada live apa-apa tu. Kira makan, duk tunggu makan, saya tanya makan apa pula. Sampai bini pun duk garu kepala, untuk rambut aku tu ya. Dia kata aku pun tak ada puasa. Dia kata kita continue balik kot. Dia kata cantik. Tuan-tuan, puasa sekali. Kira main-main tuan-tuan, hang buka karipap, aku buka apung balik, makan seorang sikit. Beda nak buka puasa, sekali lepas maghrib, tengok macam mana kita pergi je, tom yam ke apa ke. Nampak tuan sekalian, akrabnya dalam ibadat pun baik, dalam apa-apa amalan pun baik. Amalan bagus lah. Bila dah kawan ni duk tengok, tak ada, mana dia ni? Mana kawan ni? Yang duk pesan kat aku, yang duk hantar WhatsApp kat aku, ada kuliah lah apa, duk ajak aku pergi mengaji. Kalau tak ada di masjid Jalan Baru ni, kita pergi tekan masjid Perda. Tak ada masjid Perda, pergi masjid macam-macam duk pergi tekan ni. Cari, tuan-tuan sekalian, tang mana ada kuliah. Duk pergi semayang Jumaat sekali. Semayang jemaah sekali. Cari dalam syurga tak ada. Tiba-tiba mereka keluar daripada syurga, tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Mereka keluar daripada syurga, mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata mereka minta kepada Allah, mereka bermujadalah, maknanya duk berdebat dengan Allah Ta'ala. Mereka kata, ya Allah, mana kawan kami hak mereka ni? Mereka kata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Dia kata, ya Allah, ni mereka ni hak ahli syurga ni. Ya Allah, mereka ni mana? Hak duk semayang sekali dengan kami. Ni jiran baik saya ni. Kalau semayang ni mesti duduk sebelah saya. Ya. Kalau tak duduk sebelah saya tarik muka. Hak buka puasa sekali dengan saya. Yang pi haji sekali dengan saya. Bukan dekat satu maktab. Duduk satu bilik. Sampaikan ihram pun boleh berkongsi. Tu nak abang tu sekalian. Tak ada lah kongsikan ihram. Nak abang kata rapid. Allahu Akbar. Minta kepada Allah. Tuhan kata tak, dia duduk dalam neraka. Tuhan kata, hang duduk dalam syurga. Mereka bertegas. Mereka bermujadalah. Mujadalah ni apa? Kalau dalam bahasa kita, mereka duduk berdebat dengan Allah. Mereka kata tak, walaupun mereka ni lagu ni, tapi mereka ni bagus dengan kami ni. Penghuni syurga ni, duduk minta ke Allah Ta'ala ni. Nabi kata, aku tak pernah tengok satu perdebatan atas dunia ni. Bergaduh macam mana, baling kerusi macam mana dalam parlimen pun tak boleh nak lawan. Macam mana dahsyatnya perdebatan ketika mana penghuni syurga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sehingga kan Allah dengan rahmat dia, Tuhan kata apa? Tuhan kata okey. Okey tu saya lah kata. Dalam hadis ni nak abang nak bagi tuan-tuan faham. Tuhan kata apa? Akhriju man araftum. Tuhan kata tak apalah ni. Tuhan suruh malaikat buka pintu api neraka, hampa pergi masuk dalam pintu api neraka. Ni pokok syurga ni. Hampa pergi masuk dalam tu, akhriju. Asyik ada perkataan kharaja, khuruj. Khuruj ni mana apa? Bawa keluar. Akhriju man araftum.
Pergi masuk, hampa pergi usaha tengok. Mana-mana orang yang hampa kenal, bukan mana-mana rancak mana-mana orang yang hampa kenal, usaha tengok, kenal. Dia pun lagu duduk babai. Ji, Ji, aku Ji. Lagu duduk babai, kita pun duduk tengok, nampak macam tak apa kenal. Sebab untung, tuan sekalian. Nampak biji mata lagu duduk ni. Siapa ni? Dia Haji, saya lah Haji. Saya takkan tak kenal aku, kawan baik apa semua. Oh. Tuhan kata apa? Akhriju man araftum. La ni tarik dia bawa keluar sampai yang hamba kenal. Allahu akbar. Tuan-tuan jangan letakkan diri tuan-tuan sebagai ahli syurga nak tarik orang tu. Sagi balik keluar-keluar ni sagi. Okey hang jangan lupa halo aku dalam neraka nak aku nak itikan tolong hang. Jangan duk letak tang tu. Masalah dah kita letak apa? Kalau aku duk lapi neraka tu aku nak halo hang macam mana? Hang jangan duk buat lupa kat aku. Hang kata-kata ke dia pula. Kata Allah kecil punya hal dia. Kita duk puasa kita ahli syurga. Tengok-tengok kita yang jadi ahli neraka, kawan hak duk puasa ahli neraka tu dia ahli syurga. Kita letak kata kita ni ahli neraka. Tuan sekalian, maknanya kita mengharapkan kawan-kawan hak bagus. Tapi nak harap macam mana kena duduk bergaduh dengan kawan-kawan. Orang pun lagu duduk tengok dia, kau nak mutu pikuk lain pasal apa dia tu tak boleh. Siapa mana mau orang berkawan dengan dia. Tuan-tuan, sampai roncok kita macam tu, Allahu akbar. Atas dunia tak apalah roncok kita boleh duduk dalam rumah seorang-seorang. Sebab handphone ada boleh tengok anu tengok ni. Lah pergi neraka, Tuhan tak bagi selit handphone kat kita. Allahu akbar. Tuan-tuan, bawa keluar. Dan kata Nabi SAW, ada yang di kalangan orang-orang kawan ahli syurga ni, dia nak bawa keluar, ada yang terbakar ni hangus daripada kepala sampai ke kaki. Terbakar habis. Hanya dia kena melalui suara ya. Kan? Macam saya malam ni lah, tuan-tuan tengok dalam banner lagu gemuk. Main sebelum ni lagu besar, ni main siapa dia ni dengar-dengar suara, lagu nak dia. Kan? Itu je tuan kuasa apa duk pening kepala tu. Mana ustaz tak main lagi. Tengok-tengok duduk atas kerusi lah. Kan? Duk fikir tuan siapa dia ni? Dengar suara. Lah kata dia. Leh, ada nama Leh lah ni, kan? Bukan Soleh, kan? Ni apa nama Leha kan. Oh leh. Hang ke leh. Dia kata akulah, dia kata aku duk panggil hang, aku duk gamin hang, dia kata aku tak tahan dah ni, tolong. Kita pun suar-suar tangan tarik bawa keluar tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Ni, yang Nabi kata apa? Al-mar'u ma'a man ahbabta. Antara hari kiamat tu yang kita nak rasa mudah, kita nak rasa selamat, berkawan dengan orang bagus-bagus. Dia akan bantu kita. Ada orang yang takat badan ni tuan-tuan sekalian, terbakar badan ni, duk panggil kita, aku tak tahan dah ni apa semua, aku tak tahan dah. Kita pun tengok-tengok Allah sahabat, suar tangan tarik bawa keluar. Ya Allah tuan-tuan. Kata hadis Nabi SAW, Nabi kata akhadat nar ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Ada yang terbakar ni sampai kepala lutut. Ada yang terbakar sampai buku lali mengikut kejahatan atas dunia lah. Sebab sambil-sambil aku duk main semayang tuan-tuan sekalian, mata duk reli juga ni, hak jam apa semua ni. Boom, kata accident. Bukan nak pergi tolong, pergi usia nombor berapa. Oh 3141 cantik. Bolang paket tuan, sebab pen bawa main dah nak apa ustaz nak sebut tadi ni. Tapi tak tulis tu, tulis nombor tu 3141 cantik. Kita balik esok pergi tikam. Ada, tapi bukan di jalan baru lah, jalan lama punya cerita. Oh, tuan-tuan berat lah ni. Ada tak ada tuan sekalian? Ada. Yang kata main ke masjid ni macam-macam penyakit punya duk ada tuan sekalian. Kan? Orang luar yang tak bisa main masjid duk anggap macam mana ni, hak duk main masjid ni semua kira bagus-bagus. Kita duk di masjid ni kita masjid ni kan macam-macam perut punya duk ada. Kita duk fikir macam tu. Memang macam itulah hakikat dia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Pasal Allah Ta'ala jadikan syaitan untuk apa? Untuk nak bagi kita ni, nak pecah belah ni. Nabi kata, inna syaitana qad aisa bi'ibadihi al-musallun. Waktu tuan-tuan masuk berjalan ke masjid ni, ambil ayat semayang apa semua dah macam-macam ujian dah tuan-tuan. Syaitan duduk bagi kat tuan-tuan. Kan? Boleh masuk ke masjid berjalan, boleh duk angkat takbir Allahu Akbar. Selesai dah ujian hak syaitan duk bagi tu. Macam-macam lah dia main. Tuan sekalian. Dia main nak parking payah tu usah. Kita pergi mayang masjid depan lah, duk tunggu masjid depan tu nak tempuh jam tu. Syaitan dia mau yang tu ya. Kan? Padahal kalau ejeh boleh bukan tak boleh.
Ish, dia kata payah dia kata SOP ketat lah apa semua tu. Usaha kita balik mayang di rumah. Masa maghrib dah masuk dah tuan sekalian. Kita duduk pelan sampai maghrib tengah malam. Setan mau yang tu. Tapi bila setan tak boleh nak usaha, nak bagi kita ni lengah dengan semayang kita. Kita boleh masuk semayang tuan-tuan sekalian. Qad aisa. Nabi kata, setan ni menangis dan putih asa di luar masjid tu. Menangis dia, nak kacau kawan ni tak lepas. Walakin, tetapi dalam hati setan ni apa? Walakin fit tahrishi bainahum. Setan kata, okey, tak apa nak semayang, okey. Hang habis semayang nanti buka kacau hang pula. Apa dah? Tahrish. Tahrish ni apa? Dia nanti akan goda hati kita, bagi kita bergaduh sama-sama orang duk semayang dengan kita ni. Maksud anda sekalian? Sebaiklah ni semayang jarak-jarak ya. Kalau semayang tak jarak tuan, tak duduk dah sebelah kau ni. Sebab lagi buku lali kita belaga buku lali dia. Laga-laga duduk usah pula. Dia pun duduk usah kita kali kaki. Dalam perut duduk semayang silang. Orang baca Fatihah dia duduk silang. Apa duduk sebelah ni kita aku depan macam tu. Tuan-tuan, ni kerja setan. Kita pula duk pergi terjun pula dalam apa yang setan inginkan, meraihkan pula setan. Macam mana kita nak menghadapi yaumul qiyamah? Kalau yang ni pun kita tak lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu hadis cerita al-mar'u ma'a man ahbabta. Maknanya hari kiamat nombor 1. Persediaan apa tuan-tuan sekalian? Kawan dengan orang hak bagus. Apa boleh bantu kita? Orang bagus ni bukan ustaz. Ustaz pun belum tentu tuan sekalian. Tak kira pergi ustaz tolong main doa kat sini satu. Belum tentu tuan sekalian. Belum tentu. Maknanya orang hak bagus ni yang semayang di masjid dengan sunat dia, dengan dia tak buka wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ada juga orang yang kaki semayang amalan sunat ni buat tuan-tuan sekalian, banyak amalan mangkit tahajud dan sebagainya, tetapi sayangnya manni wal adha. Pasal apa? Dia duk cerita kat orang, tak ada apa ya, haba'an manthura, tak ada apa ya. Duk abang kita lari mewah masjid, duk tegur kita pula, jom kita semayang ni, kau boleh abang dia main tahiyat apa semua, main tahiyat tu masjid main buatlah kita. Apa tengok aku buat macam mana? Pergi yang tu baiklah. Kita baru nak tumpang pergi kat dia. Tuan-tuan, tengok nanti nak tumpang kat dia pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia duduk buat tapi dia habiskan dengan duk pergi cerita kat orang. Saya selalu buat contoh apa tuan-tuan sekalian. Mangkit tahajud malam. Siapa tahu benda tu? Tak ada siapa tahu pun. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang pergi buka kata kita buat. Cara dia macam mana? Hujan turun. Jumpa waktu subuh sembang kawan, Allah kata hujan lebat. Tua dia kata aku waktu aku nak mangkit buat tahajud. Nampak dia bilang tu. Aku mula-mula pada buat tahajud sampai baca Quran dekat 2 juiz, tak berhenti lagi hujan ni sampai aku main subuh ni. Yang pergi cerita tahajud dengan Quran tu apa pasal? Tuan-tuan nampak tak? Secara tak sengaja tu kita. Pasal kita pula 2 kali, weh tahajud betul ke hang buat? Kena penampak Tuan-tuan pasal nak kadang-kadang pasal apa? Pasal kita tak rasa benda tu. Pasal duk cerita kat orang selalu dah. Allahu akbar. Boleh tuan-tuan? Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Sikit-sikit kita nak baca. 2-3 minit lagi saya berhenti. Saya tadi ni kita ulang balik nombor 1 apa yang tuan-tuan dapat pada malam ni, iaitulah lepas daripada dengar azan baca doa. Jangan lupa. Yang tu amalan tu. Lepas tu apa tuan-tuan sekalian? Berkawan dengan orang bagus-bagus. Ustaz, macam mana nak berkawan dengan orang bagus-bagus ni? Kita kena jadi bagus ya. Kan? Orang hak bagus nak berkawan dengan kita pun dia pun nak sopa kita ya. Ni aku nak kawan hang pasal aku tengok hang bagus. Dah aku nak kawan hang pasal hang bagus. Maknanya dua-dua bagus ya. Kan? Aku tahu kawan hang tak bagus. Awak aku nak kawan sangat hang pun lagi tak bagus. Dua-dua tak bagus. Yang tu aja. Jadi kalau kita nak orang hak bagus, kita kena jadi bagus. Dia macam tu. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Nombor 2, kawan macam tu. Pasal apa? Dia nanti akan tolong kita. Okey. Baik, dan seterusnya dah orang minta tentang hadis Nabi, cerita tentang akhir zaman juga tuan-tuan sekalian. Nabi SAW sebut, saya petik dalam 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Karangan Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi ataupun Syekh Fahmi Zamzam dia buat kitab ni. Dia kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakuhum atau kama qala, hadis sahih rawahu Muslim. Hadis ni simple dan inilah di antara yang berlaku pada akhir zaman.
dengan alat yang canggih dan sebagainya. Nabi kata apa? Nabi kata, jika ada seseorang berkata, orang ramai ni dah rosak, idza halakan nas, dia kata qala rajul halakan nas, oh dia kata kawan ni salah, kawan ni salah. Nampak tak sekalian? Hadis ni nak abang apa? Dia kira duk cari kesalahan orang. Atau dalam bahasa yang la ni kita guna, bahasa mudah lah ni apa dia? Kira duk viral benda-benda hak tak betul ni. Kan? Ada handphone, pram, buat viral, hantar ke orang. Apa salahnya kalau kita nak tegur bukan cara macam tu? Kita main di masjid, tengok ada silap tang mana-mana masjid, viral. Dia kata lah ni kuasa viral, dia kata. Bila buat, kalau tak buat macam tu, benda tu tak jalan, dia kata. Baik, hang tegur tak tegur dia? Atau persoalan dia tu. Lah ni dah, dia kira buka handphone, upload terus. Tuan-tuan, habis tersebang habis. Masalah kalau tersebang tu tuan-tuan sekalian, orang tahu cerita hak benar, tak apa. Hak yang buat salah ni dia boleh berbetul. Orang hak tak tahu cerita sebenar tu. Hak duk pi tambah tai, duk pi tambah tai, duk pi tambah tai. Mai kat kita ni tuan-tuan sekalian. Video macam-macam kita boleh duk takbir ataupun duk tafsirkan video tu. Kau buat masjid ni no. Mungkinlah kot dia nak bubuh satu ya. Bubuh kipas ni tuan-tuan sekalian. Bubuh kipas tu. Apa ni membaziang masjid ni. Tu tu kipas kecil tapi bubuh besar apa? Saja dia nak buat nakal lagu tu. Tuan-tuan sampai kat orang lain pun semua. Loh, depa ni patutlah pun helikopter jatuh tempat. Bapak ni balas pun di masjid. Nampak jajahan mulut. Tuan-tuan nampak tak macam mana orang dia akan ni hak bawah pula percaya pula. Loh, betul ni apa ni masjid dia apa ni yang helikopter pergi balas. Oh, pompak. Dia mula dah. Dia jadi panjang cerita tu tuan-tuan sekalian. Yang ni lah masuk dalam hadis Nabi ni, di antara huraian kepada hadis ni tuan-tuan. Bila kita buat satu benda ni menyusahkan orang, Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang buat satu benda yang tak elok, fa alaihi wizruha, maka dosa untuk dia hak dok buat tu, wa wizru man amila biha, dan juga dosa orang yang percaya dan juga mengikuti apa yang dia buat. Semua dosa ni semua pas kepada dia. Dia dapat saham tuan-tuan sekalian. Hatta yaumal qiyamah, sampailah hari kiamat. Dia elok benda ni. Dan Nabi kata adalah hadis yang lawan balik mafhum mukhalafah kepada hadis itu, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat satu amalan hak bagus. Kalau dia viral pun viral benda bagus tuan-tuan sekalian. Tengok masjid ada kalimah subhanallah ke, viral subhanallah. Masjid pun ni mai sama-sama kita subhanallah. Orang pun pakat duk tengok, pakat tersebut subhanallah, subhanallah. Dia buat satu benda baik. Nabi kata man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat satu benda hasanah, satu benda baik, fa alaihi ajruha, falahu ajruha, maka kepada dia dapat pahala hak dia buat benda baik. Wa ajru man amila biha, dan dapat juga pahala orang yang tengok benda tu yang dia sebarkan. Depa pakat tengok, depa pakat amal. Hak depa tu pun pahala kat depa dapat, dan Allah Taala juga ambil pahala hak depa ni bagi kepada dia juga pasal dia pencetus kepada kebaikan. Hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat dia duk ambil, dia duk dapat pahala, dia duk dapat, orang kata apa, duk dapat habuan masuk kepada dia. Boleh tuan sekalian? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni saya pernah duk baca juga dululah. Ketika mana hari Jumaat, waktu orang tak mau masuk mayang Jumaat duk di luar kan. Tapi lah ni tuan-tuan, alhamdulillah hak geng luar tak ada dah. Pasal apa? Kalau duk di luar, hang pakai duk di luar tak boleh masuk dah. Kan semua pakai dah ada tempat masing-masing. Ini hikmah MCO ni. Lepas pada tu tuan-tuan sekalian pakat duk minta ni bagi nama kami nak masuk. Ada ke jurukuasa kata tak apa, hampa tunggu teh motor dulu, sekali ada kosong pun kami nak masuk. Tak ada pasal depa empuk masuk ya. Dulu dah tuan sekalian, dulu bila tak ada MCO apa, bawah motor, bawah parking, bawah apa lagu duk menyembang sampai dengar tu bila Allahu Akbar, Allah baru kelang kabut masuk. Hak khutbah ni tak tahu apa pun. Tuan, saya baca hadis ni ketika mana khutbah kepada orang-orang yang macam ni lah. Dia buat amalan tu. Amalan ni siapa yang buat tuan-tuan? Dia mesti ada orang yang mula-mula buat tu. Bukan dia timbul lah ni, sebelum tu dah buat dah. Tapi kawan hak sebelum tu duk semayang masjid dah, duk masuk dalam masjid dah. Tapi kesan dia buat tu tuan-tuan sekalian, orang lain duk ikut. Nampak lah?
Dia pergi buat duduk bawah tu, dia tak dengar khutbah lagu dua isyak, apa nama, okok daun, cap jeti lama lah apa semua kan, duduk tu. Budak-budak hang mana duk main duk usia dia. Bila dia pun dah berumur apa semua, takkan nak duk temu tu lagi. Dia mesti masuk dalam masjid. Jadi puak-puak ni pun, dia, budak-budak ni pun makin lama makin besar. Bila makin besar, depa sudah pergi take over tempat dia. Tuan-tuan nampak tak benar tu? Bila take over tempat dia, macam mana budak-budak ni boleh take over pasien dia? Kami tengok pakcik tu buat dulu waktu dia muda. Tuan-tuan nampak tak benda tu? Ni yang kata salah ni. Allahu Akbar. Dia buat ke mana tu sekalian? Mau tak mau keluar pegang satu cota ke apa ke, hampa nak duk, hampa jangan duk kata hampa tiru aku lah. Kan pergi tanya seorang-seorang lah tu, hampa nak duk, hampa punya pasien jangan kata tiru aku. Ya boleh lah kot. Sebab tu mula daripada sekarang, bila kita dah mengaji, dah ada ilmu apa semua, tuan-tuan sekalian, buat satu amalan, jangan sampai benda jahat tu ditiru oleh orang yang mana hasil saham dia tu akan main kepada kita. Dan bila kita mengaji, buat satu amalan hak baik, yang baik itu kita bagi orang tiru kita, dan kebaikan itu hasil dia akan sampai kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah satu hadis kita baca dalam kitab ni. Boleh nak? Dah 8.40 dah. Tuan-tuan pun daripada dua bersila, dua bersimpuh, rupa anak darah dah, takut lagi duk menonggek ke apa lagu mana, nak abang kata lengoh dah. Cukuplah, nanti bila-bila kita main lagi pula. Nah, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.